riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Akal boleh diguna untuk memikirkan kenapa Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu pada pandangan kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Ketiga, Al-Quran makhlukkah atau tidak? Maka pada kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Tetapi lembaran yang tertulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran, macam Al-Quran yang kita pegang sekarang ni, itu adalah makhluk. Kerana ia adalah kertas. Ayat Quran ditulis menggunakan dakwat. Dakwat itu adalah makhluk. Kertas itu adalah makhluk, dakwat itu adalah makhluk. Tetapi Al-Quran adalah erti kata yang kata ianya sebagai wahyu Allah SWT. Al-Quran ini adalah kalamullah, kata-kata Allah SWT, maka ia bukan makhluk. Wallahu a'lam. Yang keempat, perbuatan makhluk, ciptaan makhluk atau Tuhan. Yang ini pun diperdebatkan oleh golongan Mu'tazilah. Pada kita ahli sunnah wal jamaah, perbuatan makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sana makhluk ada pilihan untuk melakukan sesuatu perbuatan, sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk. Apabila terjadi perbuatan itu, maka itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau bagaimanapun, makhluk yang menanggung kesan menanggung perbuatannya sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak mempertanggungjawabkan sesuatu melainkan usaha. Tidak mempertanggungjawabkan seseorang itu melainkan usaha dia. Mana apa yang kita usahakan itu hasilnya balik kepada kita. Walaupun perbuatan itu memang ada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, siksa kubur ada atau tiada. Jadi mengikut kepercayaan kita Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, siksa kubur itu memang ada. Kerana ada hadis Nabi yang menceritakan tentang bagaimana keadaan siksa kubur. Bagaimana orang yang lulus soal kubur, keadaannya di alam kubur bagaimana. Orang yang gagal soal kubur, keadaan di kubur dan dalam kuburnya bagaimana. Jadi ini menunjukkan siksa kubur itu ada. Cumanya siksa kubur itu adalah perkara sam'iyat atau perkara ghaib yang tidak dapat diuraikan melalui panca indera manusia. Namun wajib kita imani, wajib kita beriman dengan adanya perkara-perkara ghaib ini. Termasuklah siksa kubur. Itu yang kelima. Yang keenam, melihat Tuhan di akhirat boleh atau tidak. Ikut kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita boleh melihat Allah SWT, zat Allah SWT di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kepada ahli-ahli syurga. Hanya kepada ahli-ahli syurga. Adapun ahli neraka, mereka tak akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dan lain-lain lagi lah, yang mana kita kesuntukkan ruang untuk menceritakan perbahasan-perbahasan golongan Mu'tazilah ini. Kemudian golongan yang kedua ialah golongan Qadariyah. Qadariyah daripada perkataan qudrah, iaitu maknanya kuasa. Maksudnya golongan ini berkepercayaan makhluk menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah SWT semata-mata yang berkuasa. Jadi golongan Qadariyah ini percaya perbuatan makhluk, perbuatan manusia itu daripada manusia itu sendiri, tidak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dalam arti kata lain, golongan Qadariyah ini menafikan adanya, wujudnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya buruk baik perbuatan manusia itu dari manusia itu sendiri, tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan mereka. Maksudnya Allah Ta'ala tak ada kuasa menentukan baik buruk perbuatan seseorang makhluk, seseorang manusia, sesuatu makhluk. Contoh,
Pengasas golongan ini bernama Ma'bad Al-Juhani. Beliau murid kepada Wasil bin Atha. Seorang lagi pemukanya bernama Ghailan Ad-Dimashqi. Kedua-duanya telah dibunuh oleh Al-Hajjaj As-Saqafi Gubernur Basrah ketika itu. Pada hakikatnya golongan Qadariyah adalah sebahagian daripada Mu'tazilah. Kerana mungkin mereka berbeza dalam beberapa perkara, tetapi mereka ada persamaan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, golongan Jabariyah, bermakna al-majbur, yang dipaksa, yang dipaksakan ataupun yang dikuasai. Artinya terpaksa atau tergagah di dalam gerak-geri, seperti bulu ayam di udara dipermainkan angin, atau seperti kayu di laut dipermainkan ombak. Pada golongan Jabariyah ini, makhluk tiada daya upaya berikhtiar atau kasbun. Ini usaha. Lanjutan fahaman ini membawa i'tiqad tiada dosa jika berbuat kejahatan, memperbuat kejahatan, kerana yang berbuat itu pada hakikatnya adalah Tuhan. Golongan Jabariyah berpegang bahawa perbuatan manusia sebenarnya adalah di bawah kekuasaan Allah SWT seluruhnya. Manusia tak ada kuasa untuk memilih. Maknanya kalau seorang tu jadi penjahat, dia tak boleh dipertanggungjawabkan atas perbuatan jahatnya. Kerana apa? Kerana perbuatan jahat tu datang dari Allah SWT, bukan dari pilihan dia. Kalau kita pakai aliran Jabariyah ni, rosaklah kita. Sebab orang jahat, penjenayah, penjahat, penyamun, perompak dan sebagainya, mereka nak melepaskan diri, mereka boleh mengatakan, bukan saya yang nak pilihan ni Tuhan dah bagi kat saya. Bukan saya pilih jadi penjahat, Tuhan jadikan saya jahat. Nak kata apa? Jadi kalau kita pakai pandangan golongan Jabariyah ni, maka kita sebagai seorang Muslim akan rosak akidah kita, rosak kepercayaan kita, rosak pegangan kita, dan rosak keimanan kita. Baik. Pengasasnya Jaham bin Safwan dari Khurasan. Dia berguru kepada Ja'ad bin Dirham, orang yang mula-mula memfatwa Al-Quran itu makhluk dan Tuhan tiada ambil sifat-sifat. Ja'ad telah dihukum bunuh pada tahun 124 Hijrah kerana fatwa-fatwa kufurnya. Begitu juga Jaham bin Safwan dibunuh oleh Salam bin Ahwal Al-Mazini pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Golongan ini juga adalah sebahagian daripada Mu'tazilah. Mereka ni datang daripada Mu'tazilah, tetapi akhirnya berpecah menjadi satu golongan tersendiri, golongan Qadariyah, golongan Jabariyah. Jadi dalam kitab ini dulu diterangkan tentang daftar ringkas perbezaan fahaman-fahaman i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan golongan-golongan, tiga golongan yang disebut tadi, itu Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabariyah. Baik, kerana mengenal Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, pertamanya segala perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik atau buruk. Tetapi hamba mempunyai ikhtiar, ini memilih dan usaha. Inilah fahaman yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW. Jadi itulah dia pegangan kita. Memang perbuatan baik buruk itu dari ciptaan Allah, tetapi kita ada pilihan untuk jadi melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan sebaliknya. Jadi kalau kita nak jadi orang baik, nak jadi manusia berguna, itu pilihan kita. Kalau kita nak jadi kacangan tu, nak jadi orang yang melakukan kejahatan di atas muka bumi ni, itu pilihan kita. Tapi bila dah berlaku perbuatan-perbuatan kita itu yang baik ke ataupun yang buruk, itu adalah ketentuan ataupun takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kerana benda tu dah berlaku. Wallahu alam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Surah Azim, surah As-Saffat ayat 96. Mafhumnya, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Itulah dalil tentang apa yang kita percayai sebagai di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ini. Yang kedua, laha ma kasabat wa la 'alaiha maktasabat. Surah Azim ayat akhir 286 surah Al-Baqarah. Artinya bagi manusia ini upah apa-apa yang ia usahakan, dan atas manusia ini hukuman apa-apa yang ia usahakannya. Maksud ini menunjukkan manusia ini makhluk ada mempunyai usaha. Mana kita sebagai manusia, kita wajib berusaha. Kita
kita mesti usaha